Assalamualaikum, bersama saya dalam Saja-Saja Debat. Jadi hari ini tajuk perbincangan kita adalah mengenai dengan isu-isu semasa yang berlaku. Jadi tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan panel-panel saya, Along dan juga Along. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada persoalan kita yang pertama, iaitu berkenaan dengan sesuatu yang agak serius. Dan perbincangan ini boleh jadi serius ataupun boleh jadi sebaliknya. Jadi saya harap anda bersedia saja untuk apa-apa yang akan mendatang dan diminta penyokong-penyokong untuk tidak menimbulkan sebarang provokasi. Jadi isu yang pertama pada kali ini adalah berkenaan dengan perang antara Rusia dan Ukraine. Jadi tanpa melengahkan masa, kita buka dulu round 1 ni, first round kita dengan memberi sedikit apa pandangan pada kita punya pendebat untuk sebagai mukadimah apa yang mereka rasa. 2 minit dari sekarang. Silakan Alok. Okey, sekarang kita akan lihat apa yang berlaku baru ni antara peperangan antara Rusia dan juga Ukraine. Ramai yang berpendapat Rusia baik dan ramai juga berpendapat adalah Ukraine baik, dan ramai juga mengatakan bahawa Rusia jahat, dan ramai juga yang mengatakan Ukraine juga jahat. Jadi masalahnya sekarang ni, siapa yang baik siapa yang jahat kita tak tahu. Kerana dalam mana-mana dunia sekalipun, dalam mana-mana negara yang ada dalam dunia ni, ada baik ada buruk dia. Betul pula. Kalau ditanya pada pendapat saya, sekiranya okey, kalau orang tanya saya mewakili ataupun saya menyokong mana-mana negara antara dua negara tu, itu soalan yang paling susah. Sebab saya kurang ilmu berkenaan dengan negara tu sendiri, dan kedua-dua negara tu bukanlah satu negara yang tidak asing, kerana dua-dua negara ni mempunyai sejarah mereka sendiri. Sebagai adakah kalau ditanya kepada saya, perspektif jawapan perspektif saya daripada sudut apa? Itu statement saya. Okey, baik. Di sini saya ingin menegaskan bahawa ini adalah debat. Jadi Along di sebelah kanan perlu memilih satu pihak dan Along di sebelah kiri hanya perlu memilih pada satu pihak. Jadi di sini kita akan tengok bagaimana mereka mempertahankan pihak mereka. Jadi Along di sebelah kanan, anda berpihak kepada siapa? Kalau saya berpihak kepada Rusia. Dan Along di sebelah kiri, tentunya Ukraine. Tak perlu saya tanya lagi ya. Dia tak ada pilihan. Okey. Okey, kenapa Ukraine? Along di sebelah kiri. 2 minit dari sekarang. Kenapa Ukraine? Sebagai sebuah negara yang berdaulat, jadi perkara-perkara itu adalah sangat perlu dielakkan lah. Kita patutnya selesaikan dengan secara aman, tanpa melibatkan kematian, tanpa melibatkan sebarang kerosakan harta benda. Memang kita faham Rusia ada sedikit keraguan lah bila kata kita nak masuk NATO ke, kita nak menguatkan pertahanan kan. Tapi masalahnya itu adalah kedaulatan kita sebagai sebuah negara. Kalau dia tak setuju, dia ada banyak lagi cara lain untuk menyuarakanlah ketidaksetujuan itu. Dan tak sepatutnya juga dekat Ukraine kan, tak sepatutnya dia membom kita negara ni. Kita punya negara. Taklah membom Ukraine lah. Sebab itulah peperangan adalah perkara yang sangat-sangat perlu dielakkan, sebab dia bukan saja impact Ukraine dan Rusia saja, tapi dia impact kepada seluruh dunia. Kalau tengok kita punya harga minyak sekarang dah naik. Bukan harga minyak saja, tepung semua dah naik. Dan kita pun kita baru nak baik daripada Covid kan. Tiba-tiba ada ni lagi, dan inflation semua akan naik. Dia melibatkan satu dunia. Jadi itu adalah impact yang bukan kecil tapi sangat besar. Okey, itulah pergulungan Masih. Okey, Along ni sebelah kanan, sila jelaskan kenapa anda berpihak kepada Rusia. Okey, saya berpihak kepada negara Rusia kerana dari segi perspektif Islam, kita dapat lihat Rusia adalah sebuah negara yang menyokong penyebaran agama Islam, di mana mereka tidak kisah, siapa juga rakyat, latar belakang rakyat. Dan selain daripada itu juga bayar Putin. Murah. Selain daripada itu, seperti apa yang dinyatakan oleh Along tadi, dia kata Ukraine adalah negara berdaulat, seperti begitu juga dengan negara Rusia. Kerana perlu diingat, Ukraine juga adalah salah sebuah negara yang pernah berada di bawah jajahan Rusia sewaktu zaman Stalin dulu.
dipanggil Iron Curtain USSR dulu kan. Jadi apabila Ukraine mendapat hak untuk menjadi sebuah negara yang standalone dan Rusia beri kepada mereka, begitu juga dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tanjung Rambutan, Ghostan, Syaitan. Oh ini. Kan jadi dibangkang. Okey, kerana itu kalau kita melihat dari segi Lalu satu lain lain kita minta tutup sidang hak yang tutup ada dewan. pada negara Rusia, mungkin mereka berasa terancam. Kerana kita tahu Rusia dan juga Amerika Syarikat adalah dua buah negara ataupun dua kuasa besar yang sentiasa bermusuhan dan sentiasa tidak mempercayai antara satu sama lain. Okey. Jadi begitulah sedikit sebanyak berkenaan dengan mengapa mereka memihak kepada Rusia ataupun Ukraine kan. Jadi pada saya kalau saya salahkan siapa yang memulakan. Jadi kalau pendapat Along di sebelah kiri, siapakah punca? Punca dia bukan semudah nak tulen jari saja, sebab dia ditutup pada sejarah. Seperti yang dimaklumkan oleh sebelah kanan tadi, Ukraine merupakan sebuah negara yang pecahan daripada USSR lah. Dia adalah betul-betul anak lah kepada Rusia, macam kalau Singapura anak kepada Malaysia kan sebelum dia merdeka kan. Ini macam tu lah juga, sebelum merdeka dia adalah anak kepada Rusia. Tapi bila kita cakap masa mula tu, dia ada banyak bibit-bibit yang membawa ke arah itu. Antara dia adalah yang paling terkini adalah masa zaman Bush lah. Dia ada beritahu secara terang-terangan, okey, Ukraine boleh masuk NATO. Masa tu Rusia pun dah macam disakit hati sikit lah. Sebab bila NATO ni dia memang dia nak meng-curb macam mana bahasa Melayu? Menahanlah kemajuan Rusia tu daripada utara sampai ke tepi. Dia macam buat allies lah, which is kita faham. Tapi pada masa yang sama, sebagai sebuah negara, Ukraine pun perlu memikir tentang kepentingan dia. Dan kita tengok masa ni semakin lama lepas dia merdeka, semakin banyak kebergantungan dia kepada US. Sebab US yang banyak bagi bantuan kat dia untuk teknologi dia, untuk macam mana dia nak build back negara dia lah lepas perang. Rusia dia ada juga peranan, tapi dia punya peranan dia banyak terhad kepada kepada negeri-negeri dalam Ukraine tu yang sepadan dengan dia, macam Donetsk ataupun Crimea kan, which is yang dia dah ambil lah lepas perang pada inilah, antara yang sebabkan MH12 yang tembak tu lah. So kita dapat lihat kat situ yang memulakan bagi saya adalah Rusia sendiri, sebab dia dah memasuki sempadan negara lain yang berdaulat. Benda tu pun dah menyalahi yang kata tu undang-undang Geneva Convention lah. Geneva Convention ni masuk negara berdaulat kan. So masa kita dapat tengok Ukraine pun dia dah sakit hati, tapi dia tak buat apa. Tapi semakin lama semakin memang dia lagi terpanggil untuk masuk NATO lah, sebab orang pun nak masuk rumah dia kan. Itu dia kalau cakap sebagai kesimpulan dia. Tadi bunyi tetet lah. Okey, sebagai kesimpulannya Rusia lah punca dia. Okey, pada pandangan saya lah secara kesimpulannya. Okey. Pada pandangan saya pula adalah kita di Malaysia, kita ambil tahu dan kita cakap mengenai ini, dan kita di sini sepatutnya apakah apa pegangan kerajaan untuk isu ini, dan kalau ada apa-apa terjadi yang lebih teruk, kita punya negara perlu memihak kepada siapa. Dan ini of course menyebabkan isu yang lebih besar, itu perang kan. Jadi macam mana cara Malaysia untuk mempertahankan kita punya kedaulatan, dan kita perlu pilih mana pihak yang kita nak berpihak. Of course kalau kita tengok yang kuat dan besar adalah Rusia, tapi kita jangan pandang ringan dengan Ukraine, sebab dia punya sokongan dia pun US apa semua kan, NATO kan. Jadi so apa pandangan kita punya kerajaan untuk ke mana kita nak memihak? Along belah kanan. Takut Mewakili kerajaan ke apa? Mewakili pandangan mewakili pandangan sendiri. Sekiranya kita melihat dari perspektif yang lebih keutamaan lah. Kita tahu Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan diplomasi. Negara Malaysia adalah sebuah negara yang sangat mementingkan keamanan dan keharmonian. Yang Muhammad? Okey, jadi kalau kita tengok, dikatakan tadi NATO, Ukraine berada bersama NATO. Kita perlu juga ingat bahawa Malaysia juga berada bersama NATO.
Dan Malaysia juga mempunyai hubungan baik dengan Rusia. Jadi kalau ditanyakan mewakili kerajaan, Malaysia nak support siapa? Pada saya Malaysia perlu bertegas kerana walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang kecil, tapi sebenarnya Malaysia mempunyai satu pengaruh ataupun doktrin yang sangat kuat dalam menghubung baik antara negara-negara besar. Sebagai contoh, kita boleh lihat satu ketika dahulu di mana di Filipina berlaku pemberontakan dan Malaysia menjadi sebuah negara ataupun menjadi listener dan juga problem solver kepada dua belah pihak yang berlaku di Filipina pada ketika di mana pada masa itu perkara pemberontakan ni adalah bukan perkara yang sangat orang kata mudah untuk diambil kira. Tapi Malaysia berjaya. Jadi kerana itu Rusia, Amerika Syarikat sangat memandang tinggi kepada negara kita. Jadi sekiranya ditanya adakah Malaysia nak menyokong mana, itu adalah satu perkara yang sangat berat dan kerana Malaysia secara automatiknya perlu overtake the power itself supaya mereka mendengar kita, bukan kita mendengar mereka. Tidak kira walaupun mereka besar, walaupun kita kecil, kita ibarat semua api. Walaupun kita kecil, tapi kalau kita gigit, Okey, itu pandangan Along di sebelah kanan. Okey, untuk Along di sebelah kiri, kalau kita tengok, kalau lah Malaysia dah tak ada pilihan lain, sama ada kita perlu memihak kepada Rusia ataupun Ukraine, dekat mana kita Malaysia perlu berdiri. Kita dah tak ada pilihan lain. Contohnya kalau sekarang kita dah berperang, Malaysia dah tak boleh ambil sikap yang seperti mana kita selalu buat, kita mengambil dasar berkecuali ke apa kan. So apa, kat mana Malaysia sepatutnya berdiri? Okey, kalau katalah ada mana terdesak, okey. Saya pada dasarnya saya sangat setuju lah dengan apa yang Alun di sebelah kanan cakap tadi. So, Malaysia adalah negara yang orang kata mengamalkan dasar berkecuali, NAM, Non-Associated Movement. Mana-mana ada konflik apa ke, kita takkan secara cepat kita kiri atau kanan tau. Even sekarang pun masa Rusia dengan Ukraine konflik ni, kita tak ada keluarkan official statement mengkondem Rusia sebab serang Ukraine. Sebab for us, kita pun view Rusia ada rights untuk mempertahankan negara dia bila dia dapat lihat US dan sekutu-sekutu dah membuatkan banyak orang kata tu NATO punya agreement dengan banyak country yang dekat dengan Rusia kat sekeliling dia. Macam menunjukkan dia orang punya gun untuk Rusia tau. So kita pun faham. Pada the same time kita pun tak setujulah dengan cara dia masuk negara orang tu, macam masuk orang tak bagi salam, lepas tu tiba-tiba nak ni kan macam Israel lah kan kat Palestin kan. Itu satu hal lagi tu. Okey. Okey, cumanya kalau katalah memang kita dipaksa untuk memang choose side, katalah ada perang kan, memang dunia kena belah jadi dua kan. Most likely kita akan side dengan the allied lah, US dan juga Britain semua tu. Sebab antara yang paling utama sebab memang kita punya current orang kata tu military punya agreement, military punya defense tu memang banyak memihak kepada US punya allies, British. Kita pun negara Commonwealth dia macam dia ada punya macam agreement jugalah on that. Kita dengan Australia pun ada. So the possibility of kita signing up dengan Western allies ni lagi tinggi. Looking at kita history dengan kita punya lah agreements yang kita ada sekarang ni. Dengan Rusia memang ada, tapi setahu saya lah, tak tahulah, saya salah belah kanan lagi banyak tahu lah. Setahu saya dengan Rusia memang kita ada, tapi more on military equipment tau. Kita punya helikopter semua tu, sebab most probably murah sikit lagi lah. Dia punya harga dia murah banyak. And kita boleh engineer kita actually boleh back engineer dia punya teknologi untuk improve, untuk belajar semua tu. Macam yang negara lain punya kita tak pernah sangat lah. Okey, tu pendapat saya lah. Dia punya potential dia. Okey, dikaitkan bahawa ini tajuk yang lebih general, dan ni mungkin ini ada mungkin pusingan terakhir. Jadi kita tengok dikaitkan, orang cakap Putin pro kepada Islam kan. Kita tengok macam mana dia membangunkan masjid semua di sana kan. Tu tak perlu saya ulas lagi. Kemudian kita tengok Zelensky adalah Israel dan pro Israel. Jadi kalau terjadinya kita hanya ada dua pilihan itu antara Rusia dan Ukraine, mungkin negara kita juga berpecah. Kan, kita bakal berpecah. Ada yang menyokong kita takkan menerima Yahudi kan untuk kalau kita Islam, yang orang Islam ni kan. Jadi boleh beri pendapat bagaimana tu?
Dari segi Pendapat bagaimana? bagaimana kalau kita dikaitkan, kalau Rusia ni banyak more memberi benefit untuk Islam, kalau Ukraine ni terang-terang dikatakan Yahudi kan. Jadi macam mana pendapat dia? Kalau kita lah, untuk kita. Sekiranya kita bermain sentimen berkaitan dengan agama, sebenarnya Amerika juga sebuah negara yang menerima Islam. Begitu juga dengan Ukraine. Di Ukraine pun ada orang Islam. Tinggal lagi among ataupun majoriti dan juga minoriti. Tetapi dalam hal berkaitan perang ni, macam saya tegaskan tadi, sebenarnya negara kita, negara Malaysia ni adalah negara yang sangat dikenali. Bukan previous 50 tahun yang selepas ni. Sebenarnya negara Malaysia, tanah Melayu ni sendiri dah terkenal beratus tahun, dah beribu tahun dah orang kenal. Cumanya kerana proses ataupun kita panggil sebagai, dia bukan virus, tapi dia sebagai satu yang dikatakan akarnya kita, tanah Melayu ni telah dimusnahkan oleh agenda barat, ketimuran, kebaratan lah. Namun begitu, kita juga dapat lihat apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni pun sebenarnya kita katakan sebagai satu lingkungan politik kita sendiri pun masih belum stabil pada dasarnya. Tetapi kerajaan bertukar ganti. Tapi bagaimana negara kita ni masih sentiasa ataupun masih dalam keadaan yang stabil? Kerana apa? Itulah rahsia daulat tanah Melayu ni sendiri. Statement pun lagi tak tahan daulat. Oh, dia pergi berak tuan-tuan. Jadi itulah dia sebenarnya. Macam saya cakap tadi, sebenarnya Malaysia perlu steady. Kalau dia tanya you berpihak pada mana, no? You tak boleh macam ni. Awak tak boleh berperang. Mana perginya humanity? Mana perginya kemanusiaan? Awak adalah seorang manusia yang berakal. Mana perginya akal awak tu? Begitu juga kalau dengan Ukraine sekalipun. Walaupun dia adalah Yahudi, kita belum tahu lagi dia Yahudi yang mana. Adakah dia Yahudi mabuk? Kita tak tahu. Adakah pun dia Yahudi yang baik? Kita tak tahu. Adakah dia Zionis ataupun dia adalah Yahudi? Itu perkara yang berbeza. Cuma Malaysia perlu steady. Perlu teguh, tidak perlu ada melarikan diri dah sekali, tidak. Kita sebenarnya kita kuat. Kerana negara-negara lain sebenarnya memandang tinggi negara kita. Jadi kenapa kita perlu melarikan diri daripada benda-benda ini semua? Patutnya kita memberi pandangan atau memberi nasihat ataupun memberi cara bagaimana untuk kita menyelesaikan perihal ini. Kerana bukan kata Malaysia, sedangkan Malaysia sendiri pun kita pernah diuji pada tahun 1963 di mana Singapura telah keluar daripada Malaysia dan Singapura menjadi hub utama dan juga wakil daripada Amerika Syarikat. Sedangkan Malaysia masih ditanya-tanya di mana rancak berdosa. Jadi untuk pusingan yang terakhir, untuk pendapat yang okey, jadi kita sambung sikit lagi. Pendirian Alung di sebelah kiri berkenaan dengan apa yang kita bincangkan tadi. Di manakah kita perlu berdiri? Okey, saya duduk hari ni. Saya tak berdiri. Kata lagi. Sekejap. Pendirian saya lah, saya sangat setuju juga dengan orang sebelah kanan tadi. Bila kita cakap mengenai agama, dia sangat kompleks. Memang ketua negara tu nampak seperti, saya kata nampak, saya tak tahu lah dia betul-betul sokong Islam ke tak. Kadang-kadang dia orang just nampak nak align je, nak dapatkan sokongan je. Padahal even dulu kata orang pernah kata Nazi apa siapa tu, Hitler pun kata supaya ikut Islam kan. Tapi apa yang dia buat tu salah. Adakah kita nak sokong apa yang dia buat tu salah? So itu adalah satu benda yang kita perlu fikirkan lah. So bila kat sini apa yang kita dapat lihat is war is something yang kalau boleh memang sebenarnya kita nak elak. Daripada pihak mana datang pun, daripada Ukraine ke, daripada Rusia ke, it is something kita nak avoid. Jadi pendirian saya, apa soalan tadi aku lah. Pendirian saya memang kita apa yang Malaysia memang selalu praktikan lah. Kita tak akan memihak kepada mana-mana ni lah, mana-mana. Kita nak perdamaian. Sebab bila perang ni, dia seperti cakap tadi lah, dia akan impact semua orang. Dia bukan dua negara tu saja. Dia orang perang, negara lain tiba-tiba bekalan gandum tak dapat, tiba-tiba minyak pun naik. Tiba-tiba kalau tengok Europe pun, dia orang sebab dia orang nak boycott kan, dia nak boycott Rusia. Dan dia orang pun gas dia orang daripada Rusia, petrol dia dari Rusia.
Jadi dia orang potong tu, dia nak ambil dari mana? Daripada US, which is lagi mahal. So duduk kat Europe sini dia akan terpaksa tanggung harga minyak, harga elektrik yang sangat mahal. Disebabkan keputusan dia orang punya pemimpin yang agak angka tu tergesa-gesa kan. Untuk membuat Malaysia. Padahal itulah, tapi kita dapat lihat macam-macam pun yang buat keputusan ni adalah orang-orang yang di atas sana, orang yang actually yang kata tu the hidden hand lah. Kita kalau tengok secara general, tak ada rakyat dekat dunia ni pun yang nak berperang. Yang nak berperang ni normally orang-orang kuasa-kuasa besar, bukan kuasa-kuasa besar pun, pemimpin orang yang tamak, nak lebih banyak ni lah, nak minyak lah, nak apa semua kan. So pemimpin tu sendiri, diorang tamak, tapi diorang tak kebalikan yang bodoh sendiri, diorang kebalikan orang lain. Kalau tak diorang semua nyuruh kat mahir kan, tak ada pun dekat depan medan perang tu. So pendapat saya, kalau lah kita boleh letak pemimpin-pemimpin yang quarrel ni kan, Ukraine, Rusia, US, letak satu bilik bagi dia orang yang perang, bunuh semua sendiri. Senang, settle. Siapa yang keluar tu menang, ambil lah negara mana dapat tu. Itu saya pendapat lah. Sebab itu yang paling celaka lah bagi saya. Sebab yang tentera-tentera, dia orang ikut arahan je. Dia orang tak ada kuasa pun. So macam katalah dekat Ukraine nampak tentera Rusia datang nak bunuh dia orang, tapi tentera Rusia pun dia orang mendengar dia punya arahan. Dia orang diberi macam brainwash lah. Okey, kata dia orang negara yang dia attack. Padahal dekat Ukraine pun sama jugalah apa pemimpin dia orang beritahu. Jadi sebenarnya yang salah adalah dari atas. So kalau kita boleh hapus yang atas semua tu, kita buat the purge, boleh selesai masalah ni. Itu pandangan saya lah. Okey, sekian, saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, baiklah, begitulah kita punya sesi yang debat asalnya bertukar menjadi sesi perbincangan dan akhirnya menjadi sesi membuat keputusan yang sebulat suara. Jadi itulah pendirian Malaysia. Kalau kita nak tengok, itulah orang-orang Malaysia. Kita berpihak kepada sesuatu yang damai menuju. Jadi kalau untuk isu Rusia dan Ukraine, itulah kita punya pendirian. Kita tak akan berpihak kepada mana-mana yang membodohkan kita. Jadi masalah kami hanyalah tepung naik, pizza mahal, dan roti mahal. Kalau tak ada ayam, tak ada KFC. Jadi kalau bagaimana kalau kita tak makan benda-benda produk gandum, adakah kita lebih rela untuk makan nasi je sepanjang tahun? Tapi tak apa, kerana kangkung dulu naik, sekarang dah turun. Jadi sesi debat kita berakhir di sini. Sepatutnya kita plan ianya menjadi hangat, tapi rupanya hangat-hangat tarik lembu. Okey, sekian saja. Assalamualaikum. Gila. United States dengar